A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini setelah menunaikan solat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi. Sementara menunggu menunaikan solat fardu isya, kita pada malam ini akan meneruskan lagi kupasan kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, iaitu dalam bahasa Arabnya dia tulis Al-Wasatiyah fil Islam. Kita terjemahkan kepada kesederhanaan dalam Islam. Islam yang sifatnya sederhana dengan makna tidak berlebih-lebihan dalam suatu perkara dan tidak pula terkurang sehingga tidak mencukupi. Dia tak terkurang tapi tidaklah juga terlebih. Duduk kat mana? Sedang-sedang saja, cukup-cukup kadar yang sesuai. Apa ni? Jadi maksud sederhana yang dikehendaki oleh Islam juga ialah seimbang sebenarnya. Ada keseimbangan, seimbang antara dunia dengan akhirat. Dalam Islam tidak ada sesuatu yang sifatnya seseorang itu mengejar akhirat sehingga dia membuang dunia. Begitu juga menyimpang jika seseorang itu mengejar dunia sehingga dia membuang akhirat, meninggalkan urusan akhirat. Lalu datangnya Islam ni sebenarnya membawa neraca kepada, seolah-olah membuat satu garis panduan supaya manusia ni boleh hidup di atas muka bumi ni dalam keadaan boleh menyeimbangkan, boleh keperluan akhirat dengan keperluan dunia. Jadi hukum hakam yang ada dalam Islam ni sebenarnya dia sudah mencukupi. Asas dia tu cukup untuk dunia dan juga akhirat. Baik tuan-tuan, jadi dalam kitab ini kita telah bincangkanlah dalam pertemuan-pertemuan kita yang lepas, mukaddimah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kita dalam pertemuan yang mula-mula sekali berkenaan kitab ni, kita bincang tentang melampau. Dia huraikanlah melampau ni tak sesuatu yang dibenci oleh agama. Berlebih-lebihan dalam satu perkara, berlebih-lebihan, ghulu dipanggil. Kemudian Islam juga membenci inhilal, sampai tak terikat langsung. Sangat longgar ikatan kita dengan sesuatu pun dipanggil tak boleh juga. Terlebih dan terkurang. Terkurang ni inhilal. Inhilal ni tak terikat langsung. Orang yang rasa dirinya bebas dari agama, lalu tak terikat langsung dengan urusan agama. Agama suruh solat, dia rasa tak ada kaitan sangat dengan diri dia. Agama suruh jaga perkara yang halal dan haram, dia tak ambil tahu. Dia balun semualah. Maka ni dipanggil inhilal, tak ada kaitan sangat, tak ada terikat dengan urusan agama. Dengan agama tu tak terikat diri dia. Ini orang yang dah melampau dari sudut terlalu jauh ikatan dengan Al-Quran, dengan Islam. Melampau hak jenis minat pula. Hak jenis minat ni semua benda nak disusahkan, nak dipayahkan, nak hubung kaitkan dengan agama tu dalam perkara yang sukar, yang nak memayah-mayahkan, nak dilihat supaya yang paling sukar itu adalah yang paling tepat. Ni kerana dia minat dengan agama.
maka melampau pula dari situ itu. Jadi Al-Quran datang dengan sunnah Rasulullah meleraikan dua perkara ni, mengajar manusia duduk di tengah-tengah, cara duduk di tengah-tengah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya menolak dengan keras sikap melampau dalam beragama. Baik. Kemudian kita juga telah membincangkan muqaddimah yang dituliskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi tentang makna dan takrifan wasatiyah. Kita pada malam ni akan meneruskan lagi. Kita juga dah bincang dah beberapa perkara berkenaan dengan perkara awal dalam wasatiyah ni, kesederhanaan dalam Islam ni. Ada Dr. Yusuf Qaradawi bincangkan tentang pertentangan masa kita di dunia ni. Kita akan berdepan dengan dua situasi yang terlebih dan terkurang. Yang mungkin kita akan terlebih dan terkurang masa dunia. Contohnya soal ketuhanan dengan kemanusiaan. Ini kita dah bincang dah sikit. Soal ketuhanan dan kemanusiaan. Dunia ni kita terhimpit di antara dua benda tu. Kita nak kena buat sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut. Dalam masa yang sama kita ada sifat kemanusiaan kita. Ada penat, ada kadang kita sakit, kemanusiaan. Jadi dalam memenuhi tuntutan ketuhanan, kita sebagai manusia kena ada juga sifat kemanusiaan yang ada pada kita. Macam mana nak buat? Islam dah bagi sedikit petunjuk. Dia bagi petunjuk itu. Contohnya dalam Allah memerintahkan kepada manusia melaksanakan ibadat puasa. Ibadat puasa ni ibadat yang berat sikit. Berbanding dengan yang lain, dia berat kerana dia panjang masa. Dalam bentuk tinggalkan makan dan minum serta beberapa perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Jadi oleh kerana ibadah tersebut berat, lama ambil masa dia, lalu Allah jadikan ibadah tu dia kena nak dibuat, bila nak dilaksanakan, seorang tu digalakkan sangat untuk makan dulu. Kalau tidak dia akan menyeksa sifat kemanusiaan dia yang akan lapar nanti. Jadi dia kena makan dulu. Dia kena bersahur. Dia digalakkan sangat untuk bersahur supaya kalaulah lapar dia nanti tidaklah terlalu lapar. Kalau penat dia nanti tak ada tenaga nanti taklah keterlaluan. Nampak situ Islam dia hari itu dia dengan package itu dah sebenarnya. Apabila Allah memerintahkan supaya melaksanakan ibadat puasa juga, Allah sebut terus dalam ayat Al-Quran, wa in kuntum maridan, sekiranya kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sekiranya kamu dalam keadaan bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah kamu gantikan pada hari yang lain. Kamu gantilah pada hari lain. Tak apalah, tak payah buatlah hari itu kalau tak nak buat, kalau tak layak. Nampak? Dia datang dengan package siap menilai kemanusiaan tu. Membuat penilaian dulu atas keadaan manusia yang mungkin terlalu berat bagi dia. Dalam musafir, kalau berat sangat, makan. Kalau orang tu dia sakit yang sehingga tak boleh nak puasa, awak berbuka, ganti hari lain, tak ada hal. Baik. Ini ciri-ciri agama tu, yang ada sifat yang melihat dari sudut kemanusiaan. Jadi dia tak suruh sampai kata tak kira lah kamu musafir ke, kamu buat apa ke, kamu puasa. Kamu sakit macam mana pun kamu puasa. Tak ada. Baik. Kita sebab itu suatu perkara yang memang manusia akan tempuh. Yang ramai manusia akan tempuhi. Masa dunia ini kemanusiaan dengan soal ketuhanan, perkara yang dituntut oleh Allah ke atas kita akan terhimpit dengan dua tu. Baik, kemudian soal kerohanian dengan kebendaan, ukhrawi dengan duniawi, kita dah lihatlah benda ni. Ni dunia ni dia akan ada
Kita mesti berada di tengah-tengah di antara dua himpitan ini kan. Ada perkara yang bersifat ukhrawi, ada yang bersifat duniawi. Ini pun nak silap lihat orang tu akan menganggap perkara ukhrawi sahaja yang perlu diambil perhatian dalam hidup dia. Sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan tinggal, tak perlu dilihat sebagai tidak wajar. Tidak, kerana dia tidak memberikan kesan untuk hari akhirat contohnya kan. Kerana melihat agama sahaja yang diperlukan oleh manusia, lalu mengejar ilmu agama saja, ukhrawi sajalah contohnya. Maka akan jadi tak balance. Kehidupan dunia dia akan jadi susah, akan jadi melarat. Jadi atas seorang manusia di atas muka bumi ni, dia kena duduk di tengah dalam banyak perkara. Kita tak boleh bahagikan ikut orang. Contoh, kita ada anak 5 orang, kita kata 2 orang masuk bidang ni masuk bidang ni. Tak boleh gitu juga. Dia kena atas orang tu. Dia kena setiap individu dia kena di pertengahan. Di pertengahan antara dua perkara yang sering menghimpit kita. Baik. Peninggalan silam dan masa hadapan, individu dan masyarakat, realiti dan keunggulan, as-sabat, perkara-perkara tetap dan perkara-perkara berubah. Nanti kita akan lihatlah secara mendalam, ataupun kita perbincangan berkaitan dengan beberapa perkara, 2-3 benda ni. Kita akan di samping kita meneruskan kuliah kita akan terjumpa dengan perkara-perkara yang melibatkan 3 perkara tadi tu. Kita akan bincangkan terus masuk dalam tu. Baik. Jadi kenapa ni Dr. Yusof Qaradawi terus bincangkan pula selepas itu tentang pertengahan ni ataupun wasatiyah ni. Kenapa perkara yang sederhana ni, kesederhanaan Islam, Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada manusia. Kenapa ia dibawa oleh Allah dalam agama tu, dia ada dah package kesederhanaan tu. Kenapa Dr. Yusof Qaradawi persoalkan situ, kenapa benda tu dah Allah bawakan kepada kita siap-siap. Dalam agama kita tu ada ciri-ciri kesederhanaan dan sifat sederhana. Kerana kata dia, Dr. Yusof Qaradawi sebut sini, kerana kekuatan minda manusia dia terbatas, menyebabkan manusia ni tidak mampu mencipta sistem yang sederhana tanpa panduan daripada Allah. Manusia tak dapat nak tahu tahap mana yang dianggap sederhana kalau tak dibimbing oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Allah ni maknanya melalui nabi lah kan. Bimbingan Allah melalui turunnya ayat Al-Quran, kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita cara buat gini. Jangan buat benda ni, buat benda ni tu. Tu bimbingan. Jadi manusia ni kalau dia nak suruh dia fikir seorang-seorang, dia cari jalan yang sederhana sehingga mendapat keredaan Allah, sehingga mendapat redha Allah, manusia tak boleh jumpa. Manusia tak jumpa cari sederhana yang dikehendaki oleh Allah tu. Jadi sebab itu Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan bawakan kepada kita, utuskan seorang Rasul supaya kita dapat tahu yang Allah nak tu. Dia turunkan dalam Al-Quran, dia suruh Nabi buat, Nabi tunjukkan supaya manusia ni dapat fikir dan lihat. Akhirnya jumpa, Islam ni sederhana, dia macam ni. Kesederhanaan yang diredai oleh Allah tu ada rupanya garis panduan dia. Kan? Baik, lebih-lebih lagi manusia ni kerana dia tak dapat nak melihat kesederhanaan terhadap sesuatu perkara tu adalah kerana manusia ni dia didorong oleh hawa nafsu. Pertama sekali ada hawa nafsu. Jadi manusia ni dia akan
Rasa sederhana tu mengikut nafsu dia nak. Benda yang dia malas contohnya, benda yang dia tak minat, dia akan jadi rasa buat sikit pun dia dah rasa cukup lah. Kalau nak suruh manusia fikir sendiri macam mana cara beribadat kepada Allah contohnya, dengan kadar yang sesuai, mungkin orang tu akan kata beribadat sehari ni 10 minit cukup lah. Bagi orang yang berfikir dengan agak malas sikit. Bagi orang yang jenis rajin ke arah tu, cenderung dia suka dan berminat ke arah tu, mungkin dia kata beribadat sehari ni 2 jam baru cukup. Kerana manusia tak boleh nak fikir tu benda tu. Cukup yang banyak mana yang kita kena buat. Lalu oleh kerana Allah tahu manusia tak boleh nak fikir benda ni, lalu Allah turunkan. Kalau dalam beribadat, Allah suruh Nabi ajar. Semayang 2 rakaat ni 4 rakaat, masa ni pula 4 rakaat, 3 rakaat. Jadi 5 kali sehari. 5 kali sehari yang fardu. Lepas tu dia dalam bentuk tinggalkan makan dan minum bulan Ramadan sebulan, gitu kan. Diturunkan oleh Allah tu dengan kadar bila manusia buat cukup untuk manusia. Kadar itu. Kerana manusia tak boleh nak fikir sendiri kerana didorong oleh hawa nafsu. Kalau dengan fikiran manusia tak akan standard lah, tak akan sama. Orang yang rajin akan dia rasa nak buat banyak. Orang yang tak rajin dia akan rasa sikit pun memadai. Kemudian manusia ni dia ada kecenderungan terhadap kepentingan diri. Sebab tu manusia tak boleh nak ukur kesederhanaan ni banyak mana. Kesesuaian dia. Sebab apa? Dia ada, kalau dia jenis orang yang sibuk, dia anggap kalau ibadat lah. Ibadat, kalau orang yang sibuk dia kata ibadat sikit pun cukup dah. Apa? Dia banyak benda sibuk yang lain dia nak buat. Bagi orang yang jenis tak ada sibuk-sibuk apa-apa, tak kena buat apa-apa, dia akan rasa ibadat ni kena banyak dalam satu hari. Banyak dia tu mungkin 2-3 jam, 4-5 jam ke. Sebab apa? Sebab bagi dia tak ada sibuk apa-apa. Jadi menilai sesuatu tu cukup bagi seseorang tu, dia akan dipengaruhi oleh keadaan diri dia. Dia tidak boleh nak bersikap adil dalam benda tu. Begitu juga manusia ni didorong oleh ada kecenderungan terhadap kepentingan keluarga. Manusia ni didorong juga kalau dia nak buat sesuatu keputusan, dia juga dipengaruhi oleh keturunan dia. Ada dipengaruhi oleh bangsa, dipengaruhi oleh cara dia membesar dalam kalangan yang bagaimana keadaannya. Maka semua itu menyebabkan manusia dia tidak mampu untuk mencipta garis panduan yang dipanggil sederhana antara dunia dengan akhirat. Sebab tu Allah yang turunkan. Kecenderungan ini sering mempengaruhi mereka secara sedar ataupun tidak. Kecenderungan ini sering mempengaruhi secara sedar ataupun tidak. Sebenarnya dalam urusan kehidupan kita pun, kalau kita akan terdorong oleh kecenderungan kita ni. Kita tengok sekarang ni lah, terutamanya zaman orang duk berpolitik ni kan. Kita pada benda yang kita suka, pada kecenderungan yang golongan yang kita suka, dia buat salah sikit dia tak apa ni. Tak apa, dia bukan ni, kita akan bela dia. Kita tak boleh nak berlaku adil. Tapi pada pihak yang kita tak suka, salah sikit je. Inilah dia. Macam besar je soal silap tu, macam besar je pada geng kumpulan yang kita tak suka. Dah adil ke tak ni? Tak adil tu. Allah suruh berlaku adil. Dalam perkara begitu kita dah tak boleh nak adil. Usahkan lagi dalam soal soal agama. Kerana manusia ni dia ada kecenderungan. Kecenderungan, jadi penilaian kita bagus tak bagus, besar dan kecil kesilapan tu
tengok pada benda. Sebab tu manusia ni dia ada bangsa. Jadi kalau orang bangsa sesama kita kalau buat silap, tak apalah, sama kita kata kan. Tapi kalau bangsa lain yang buat silap, ni bos, benda sama salah, tapi besar silap tu akan dilihat, besar kecil silap tu akan dizahirkan apabila dilihat siapa yang buat. Maka itu tidak adil. Jadi begitu keadaan dia. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi nak terangkan di sini ialah manusia ni Allah turunkan Al-Quran, turunkan agama kepadanya kerana manusia ni dia tak boleh nak fikir benda urusan tu. Jadi Allah turunkan Al-Quran, turunkan hadis, utuskan Rasul ni nak beritahu benda yang perkara asas dalam beribadat, dalam menjauhi perkara keji, perkara mungkar, apa semua tu. Islam, Allah yang tetapkan benda tu, jadi manusia boleh terima semua. Tanpa memerlukan kepada manusia sendiri nak ukur benda ni sejauh mana jahatnya satu-satu benda. Jadi kita kata perbuatan minum arak ni, kalulah kata manusia sendiri nak kena buat penilaian sejauh manakah kejinya minum arak. Bagi orang yang dia pergi kecap, dia pergi rasa sedap lah apa semua, dia kata memang tak bagus mabuk, tapi dia ada bagus dia juga. dia akan nilai dengan mana? Dia akan nilai dengan sebab dia minat, sebab dia suka kan. Tapi bagi orang yang memang tak suka dari awal lagi, bau dia pun dah busuk apa semua, apa keji minum arak. Jika tak ada dalam Al-Quran lah, kita kata contoh, ada dalam Al-Quran lah benda ni, tapi jika penilaian sejauh mana keji arak tu, manusia akan tak boleh nak nilai ni, tak akan sama penilaian dia. Tapi oleh kerana gitu, maka Allah pun datangkan dalam Al-Quran beritahu yang arak ni adalah haram, tak boleh minum. Jadi manusia pun bila baca Al-Quran, tengok dalam Al-Quran dah mengharamkannya, maka kita tak perlu membuat penilaian berdasarkan kepada sentimen kita lah. Baik. Baik. Kemudian kecenderungan ini seringkali mempengaruhi mereka secara sedar ataupun tidak. Oleh itu sistem kehidupan yang dicipta oleh manusia ini tidak terlepas daripada segenap kekurangan dan kelemahan. Apabila manusia buat sesuatu perkara, dia akan adalah kelemahan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh, dia agak sukar menilai kelebihan dan kekurangan itu, supaya biar dia duduk di tengah-tengah betul-betul kan, susah. Inilah yang dapat disimpulkan setelah melihat realiti semasa atau apabila kita menoleh sejenak ke arah sejarah silam. Tuan-tuan tengok manusia ni dalam menentukan pemimpin ya, dalam Islam, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentukan pemimpin. Apabila Nabi dalam hayatnya, dia tak pernah bagi tahu kepada, tak ada dalam hadis, cara terbaik dalam menaikkan seorang pemimpin. Tak ada. Nabi suruh, ada dalam Islam, kita kena menaikkan pemimpin, kena ada lantik pemimpin. Tapi cara, kaedah yang terbaik tak ada. Sebab apa tu? Sebab dia benda tu ada baik situ. Setiap sistem tu dia ada yang bagus dia, lepas tu dia ada kekurangan dia. Contohnya sistem khalifah, ada bagus dia. Sistem khalifah ni, kaedah khalifah, penentuan naiknya seorang khalifah apa semua ni melalui apa ni, orang-orang yang ahli ilmuwan sahaja ataupun orang-orang yang alim ulama sahaja yang menentukan siapa yang akan layak jadi khalifah. Tapi selepas tu berubah lah, tak guna kaedah tu lah. Sebab apa ni? Sebab di waktu yang lain
manusia melihat pula ada lagi kaedah yang lain pula, yang ada kelebihan namun ada kekurangan dia juga. Nak kata 100% yang baru ni bagus, tak juga. Sehingga manusia sekarang ni kan guna sistem demokrasi. Sistem demokrasi tu bagus, tapi ada benda dia tak bagus dia. Adalah kekurangan dia. Nah, jadi sistem tu ada, sistem ni pun ada kelemahan, sistem ni ada kelebihan, sistem ni pun ada kelebihan. Lalu Nabi tak menentukan sistem mana yang kita kena pakai. Dia biarkan orang Islam gitu. Bila zaman tu supaya bila zaman sistem ni paling bagus, gunalah sistem ni. Bila datang satu zaman lagi satu ketika sistem yang lain pula dilihat paling bagus, ya dan adil juga dan bagus juga untuk manusia, dia boleh digunakan juga. Gitu. Ya. Dia tak mari dengan mesti guna kaedah ni sahaja. Tak ada. Kenapa tu? Kerana memberikan peluang kepada manusia. Dalam hal-hal yang tertentu Allah berikan peluang. Kerana dia ada kebaikan dan keburukan. Mengikut keadaan zaman dan masa. Kemudian namun hanya Allah yang Maha Berkuasa yang telah meletakkan sesuatu secara tepat. Yang boleh menetapkan sesuatu secara tepat ni Allah. Sebab Allah ni dia tak ada kecenderungan. Nah, baik dari sudut aspek fizikal ataupun sebaliknya, dialah yang maha mengetahui setiap perkara dengan penuh teliti, tepat. Dia jugalah yang mengetahui dan memerhati setiap amal makhluknya. Oleh itu tidaklah menghairankan jika kita melihat keseimbangan yang benar-benar tepat berlaku pada makhluk ciptaan Allah, juga pada seluruh ajaran yang diturunkannya. Ini kerana dialah yang menciptakan makhluknya dan dialah yang menurunkan ajaran agamanya sebagai perundangan hidup manusia. Tengok sekali lagi dia kata apa? Tidak hairanlah jika kita melihat keseimbangan yang benar-benar tepat berlaku pada makhluk ciptaan Allah. Keseimbangan yang tepat. Kita tengok mudahnya ialah alam ni yang berjalan dengan sendirinya jika tidak dikacau, kan? Dia panggil apa? Ekosistem manusia yang tak dikacau oleh manusia. Dia tu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang tu yang terbaik. Nah, dia ada haiwan makan rumput, kemudian haiwan tu besar, ada haiwan yang pemakan kepada haiwan itu, kan? Tu haiwan yang last ni biasanya dia susah nak membiak, dia jadi tak ramai sangat. Nah, sebab dia tak ada orang yang akan memusnahkan dia. Lepas tu haiwan yang rantaian makanan tu, kalau kita lihat dalam sistem rantaian makanan tu, cantik. Siapa buat benda ni nak? Daripada nyamuk kepada yang besar sikit, kepada yang besar semua, kemudian manusia pada sistem, jadi sistem rangkaian. Begitu juga dengan sistem ekosistem alam. Haiwan dalam air, haiwan di atas darat, apa semua tu, kalau dibiarkan dia berjalan dengan sendiri, itulah ciptaan Allah. Oh, cantik. Tapi bila dia akan jadi rosak sistem tu? Sistem itu bila dia rosak bila manusia. Bila mari manusia, dia akan merosakkan. Kerana manusia ni berlebih-lebihan. Manusia mari jumpa satu tempat yang baru, dia pun mari tengok, banyak ikan sini contohnya. Dia pun pergi jala ikan. Selagi ada ikan dia jala, selagi ada ikan jala. Dah ekosistem situ tak apa nak seimbang lah. Ikan yang banyak sudah kurang, buaya yang ada dalam air dah kelaparan. Nah, sebab apa? Manusia mari kacau. Bila dia berlebihan. Nah, kalau dia ambil cukup untuk hidup dia, sesuai, tak membazir, tak berlebihan, dia okey. Manusia ni biasanya dia bukan begitu. Dia jumpa satu-satu benda, dia nak tunggu. Nah, dia nak bagi banyak. Dia nak manusia kalau ambil hutan,
Boleh ambil hutan, ambil bala apa semua, tapi jangan berlebihan. Ni dia ambil, dia ekspor bagi kat orang lain sekali. Nah, untuk nak jadi duit. Dia jual. Jadi ekosistem tempat dia rosak. Padahal kalau ambil untuk kadar dia guna di tempat dia cukup. Tapi dah berlebih-lebih sangat ambil, jadi rosak. Itulah yang dipanggil apa ni? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dalam keadaan yang sangat cantik, sangat sesuai. Tapi ada yang merosakkannya. Oleh itu tidak heranlah jika kita melihat keseimbangan yang benar-benar berlaku, tepat berlaku pada makhluk ciptaan Allah dan pada seluruh ajaran yang diturunkan. Sebelum kita pergi pada ajaran yang diturunkan oleh Allah, kita lihat lagi ciptaan Allah. Contohnya kita kata manusia lah. Manusia, Allah ciptakan pada tubuh badan kita ni ada sistem kan, sistem tubuh badan kita. Ada peredaran darah, ada jantung, ada buah pinggang, ada semua benda tu dia berfungsi dengan elok lah kan. Katakanlah seorang manusia yang sihat, dia akan berfungsi dengan bagus. Tapi macam apa yang menyebabkan rosak? Apabila manusia berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara, dia akan jadi rosak. Orang ni jenis makan benda yang boleh membahayakan dia kan. Manusia sepatutnya tak makan benda tu, ataupun kena makan sedikit saja benda tu, tapi dia pergi ambil berlebihan. Maka tubuh badan dia akan jadi tak seimbang. Makan berlebihan lah. Tak seimbang, jadi gemuk. Makan sesuatu yang berlebihan, seperti benda yang menyebabkan kolesterol dia berlebihan ke, menyebabkan uric acid dia berlebihan, itu datang jadi dia penyakit kepada dia. Kenapa awak telah rosakkan sistem tu? Awak telah merosakkan sistem tu. Dia sistem tubuh badan awak tu sebenarnya dah elok pada asal dia. Cara makan awak, lifestyle awak tu yang telah merosakkan. Jadi yang Allah datangkan sudah sesuai, sudah betul. Siapa yang merosak? Manusia yang merosakkan. Jadi satu lagi dia nak Dr. Yusuf Qardawi lah ni, dia nak bagi tahu yang apa yang Allah turunkan juga adalah tepat pada kedudukannya ataupun berada di pertengahan yang sesuai, iaitu agama, ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat bertepatan dah ni, atau sangat-sangat seimbang dah. Dia sesuai dengan semua keadaan dan suasana, semua zaman, dia sesuai semua. Maka inilah yang dipanggil ajaran yang sempurna. Ini kerana dialah yang menciptakan. Kerana siapa? Kerana Allah yang buat. Kalau manusia buat ni, dia jadi susah lah. Dia jadi akan adalah kekurangannya. Baik. Kesederhanaan dan keseimbangan ini juga jelas terlihat dari aspek ajaran agamanya dalam bentuk petunjuk yang menjadi sistem dalam kehidupan manusia sejagat. Hal ini sama sahaja sebagaimana kesederhanaan dan keseimbangan yang mampu dilihat pada setiap makhluk ciptaan Allah. Jadi bukan pada manusia saja seimbang ni, benda yang seimbang ni. Kita ambil contoh manusia saja tadi kan. Pada semua benda ciptaan Allah, cakrawala, ciptaan Allah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem sungai, semua tu tepatlah berada pada kedudukan yang seimbang. Baik, Dr. Yusuf Qardawi letakkan satu tajuk lagi perbincangan, iaitu tajuk kecil lah, sistem alam yang bersifat seimbang. Apabila kita melihat kepada alam semesta, kita pasti dapati di sana pada alam semesta ni terdapat keseimbangan yang ketara antara, contohnya kita lihat secara kasar lah, antara malam dan siang, gelap dan cahaya, panas dan sejuk, laut darat,
gas dan udara. Kita tengok satu persatu. Siang dan malam, malam dan siang. Ada bahagian waktu malam, ada waktu siang. Kalau malam saja, payahlah dunia ni nak. Manusia nak bergerak macam mana, nak buat urusan. Ataupun kalau siang saja, tak ada malam, tak boleh. Manusia memerlukan, tubuh badan manusia memerlukan kepada rehat. Tiba siang, siang memanjangkan. Jadi kehidupan tak boleh nak diteruskan. Gelap dan cahaya. Ada masa gelap, ada masa bercahaya. Ada masa gelap, ada masa bercahaya. Kalau satu je, ada gelap je kon saja. Ataupun ada cahaya je, payah hidup. Ada kan negara yang dia beberapa bulan dia siang hari, ataupun beberapa bulan dia malam saja. Tak ramai orang boleh, ada orang duduk tempat tu, tapi tak ramai orang boleh duduk. Manusia dia tidak bukan begitu keadaannya. Pendek kata, kesemuanya ini berada pada tahap dan kadar yang sekata dan tidak terkeluar daripada apa yang telah ditetapkan. Kita tengok lagi. Laut dan darat. Ada bahagian Allah jadikan dunia ni laut, ada bahagian darat. Kita baca sikit buku sains, darat kecil je, laut ni besar. Laut ni luas 70%. Kenapa? Rupanya keseimbangan dia duduk situ. Kalau laut ni sikit, air ni sikit, hidupan ni akan jadi, dunia ni tidak seimbang. Keseimbangannya pada air tu mesti 70. Nak 30 je daratan. Gas kan. Siang dan malam tu rupanya ada benda yang bertugas. Pokok-pokok siang harinya dia mengeluarkan oksigen. Malam hari dia proses benda lain pula. Lepas tu bila rosak banyaknya pokok, gas atas dunia ni pun dah mula terganggu kan. Udara manusia. Macam kita ni mari berkuliah pasal ilmu sains pula hari ni. Tapi nak ceritanya tu dipanggil keseimbangan. Allah yang membuat tu keseimbangan itu kan. Dan Allah tentukan pada kadarnya yang sesuai, yang diperlukan oleh manusia. Apabila manusia kacau sesuatu sistem tu, dia akan merosakkan, dia akan menjejaskan kehidupannya. Kita tengok orang-orang yang suka bersenam. Sekarang ni ramai ikut dalam TikTok ni. Kita tengok orang yang suka bersenam dan dia bagi tahu cerita pasal bersenam. Asal manusia ni ialah dia berjalan kaki. Betul tak? Asal manusia ni dia bergerak dengan apa? Dia bergerak. Asal manusia bergerak, dia berjalan. Bergerak pergi, bergerak lari, jalan kaki. Nak pergi ke mana-mana, bergerak, jalan kaki. Tapi ada bila dah satu zaman manusia berfikir dia pun, kita nak cepat bergerak ni kita kena guna kenderaan. Jadi sampailah ke satu zaman kita ini, pergerakan tu sangat sedikit disebabkan ada kenderaan. Kita nak pergi mana, jauh ialah naik kereta. Dekat-dekat kita naik motor. Dekat-dekat lagi naik skuter pula. Jalan kaki tu sikit je. Akhirnya apa benda jadi? Akhirnya ramai orang bermasalah dengan kesihatan dia. Sebab pergerakan tubuh badan dia sikit sangat dalam satu hari. Apa yang merosakkan? Rupa-rupanya teknologi tu yang merosakkan. Teknologi tu telah menyebabkan manusia tidak perlu banyak bergerak. Dia duduk satu hari. Sepatutnya dia kena bergerak banyak ni sekarang berapa ribu langkah satu hari sepatutnya. Tapi dah disebabkan ada benda tu, kita rasa itu suatu yang membantu kita. Sebenarnya dia merosakkan kita. Dia telah menyebabkan kita tidak ada pergerakan, kurang pergerakan. Itu salah satu contoh dia. Jadi begitu juga dengan matahari dan bulan, kata Dr. Yusuf Hadawi. Sambung kita baca sikit lagi.
bintang-bintang, cakrawala, kesemuanya ini bertebaran di angkasa, masing-masing berada di laluan orbitnya sendiri tanpa melangkauinya atau bertembung antara satu dengan yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Ada ukuran dia. Jadi supaya pergerakan dia itu berlaku dan tidak bertembung, tidak merosakkan. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah yang lain pula, suratul Mulk, tentang alam ni. Allah beritahu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 tingkat langit, 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali-kali kamu tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Kamu tak akan jumpa perkara yang tak seimbang dalam ciptaannya. Farji'il basar, maka lihatlah berulang-ulang. Kalau maknanya kamu kajilah bersungguh-sungguh pada ciptaan Allah tu. Farji'il basar. Farji'il basar ni kamu tengok lagi. Kamu tengok lagi ni makna kamu kaji lagi. Hal tara min futur? Adakah kamu akan jumpa dengan sesuatu yang tak seimbang? Maknanya Allah cabar manusia supaya mengkaji alam. Sebab di situ ada keseimbangan. Kemudian tuan-tuan kita lihat lagi, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pula tidak akan dapat mendahului siang. Sedang masing-masing beredar pada garis masing-masing. Surah Yasin ayat 40. Kita bagi laluan azan, kita sambung sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر،
إله إلا الله. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat sikit saja lagi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin tadi, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang, sedang masing-masingnya beredar pada garis edarnya sendiri. Ayat 40 daripada surah Yasin menunjukkan bahawa keseimbangan pada ciptaan Allah dia tak akan jadi bertukar dengan tak ada tiba-tiba tak akan dia akan berteratur, malam datang siang, kemudian pagi, tengah hari, petang, malam gitulah keadaannya. Kerana matahari dan bulan itu berada pada kedudukannya sentiasa, tak akan berubah. Dia nak beritahu Allah mencipta keseimbangan pada alam. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala mencipta keseimbangan pada agama yang diutuskan oleh Allah kepada manusia. Jadi Islam mahukan umatnya mengamalkan sifat keseimbangan tu yang ada dalam agama tu. Dalam agama Islam ni Allah dah letakkan padanya keseimbangan. Jangan lebih, jangan kurang kan. Dia suruh kita ni berinteraksi dengan agama kita tu mengikut seperti mana yang dibawa oleh Nabi. Sebab apa? Itulah kadar yang sangat seimbang, sangat bertepatan. Kita dah baca di permulaan kitab kita ni tentang Nabi SAW melarang berlebih-lebihan dalam beragama kan. Juga kita baca juga tentang Nabi melarang sampai ke tak ada terikat dengan agama, jauh dari ikatan agama, dilarang juga. Supaya apa tu? Supaya umat Islam ni dapat mengekalkan keaslian agama tu, supaya kerana agama tu sifat dia memang seimbang. Kalau dia hilang keaslian dia, maka dia akan rosak. Agama ni akan rosak keseimbangan apabila manusia menokok berlebih-lebihan. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, saya juga ada pernah menyebutkan hadis itu. Salah satu rahat, 3 orang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah nak beribadat secara berlebihan. Beritahu saya nak malam tak nak tidur setiap malam. Ni seorang datang nak puasa sepanjang hari, sepanjang tahun setiap hari, tak nak ada hari yang dia berbuka. Seorang lagi nak beribadat jangan sampai ada jangan ada isteri, tak nak ada isteri kerana nak beribadat. Mari bercerita kepada Aisyah dengan isteri Rasulullah. Saya tak pastilah siapa, Aisyah ke tak, tapi isteri Rasulullah lah, dengar 3 orang ni bercakap nak beribadat begitu. Lalu isteri Rasulullah cerita kepada Rasulullah. Rasulullah cari balik 3 orang ni, marah tu dengan bagi tahu bukan amaran sikit-sikit punya, amaran besar. Inni la akhsyakum lillah. Dia kata, dia beritahu kat 3 orang tu, dia kata sesungguhnya aku ni adalah orang yang paling takut dah kepada Allah. Di kalangan kamu semua, aku ni orang yang paling takut dah kepada Allah. Wa atqakum, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi faman raghiba an sunnati, kalau bagi sesiapa yang tak suka kepada cara aku ni beribadat,
cara Islam yang aku bawa ni siapa-siapa tak suka, falaisa minni, dia bukan dari kalanganku. Orang yang datang ni mari nak beritahu nak beribadat ni, nak beribadat lebih. Nabi marah. Sebab apa tu? Sebab kalau jenis berlebih macam ni merosakkan agama. Takut-takut dia bimbang, takut nanti orang rasa hak ni lah yang terbaik. Bila dilihat yang terbaik pada yang salah, maka pandangan serong lah akan berlaku pada agama. Oh, berat sangat ni Islam rupanya. Nak jadi baik dalam Islam ni sangat susah. Kena puasa jenis setiap hari. Nak jadi orang soleh dalam Islam ni payah. Kena bangun sepanjang malam, tak boleh tidur. Nampak payah kan? Nak jadi baik tu payah. Jadi tak ada lah orang nak jadi baik. Tak ada orang nak jadi soleh. Sebab apa? Soleh tu kena jangan, kalau nak jadi soleh tak boleh kahwin. Nabi tak bagi pada 3 orang tu dengan memberi amaran yang besar tu kerana dia boleh merosakkan agama pada masa akan datang. Untuk generasi kita ni lah, terutamanya orang yang akhir zaman ni, oleh kerana ada hadis itulah kita jadi panduan kepada kita. Oh, tak boleh berlebih-lebih ni, ikut cara Nabi buat. Nah, ikut cara Nabi buat tu adalah yang betul. Jadi Nabi ada masa dia beribadat, dia kata aku beribadat tapi aku tidur. Maknanya ada urusan ibadat, ada urusan kemanusiaan tadi tu. Tidur tu kemanusiaan. Orang ni dia beribadat, aku berkahwin, dia kata aku berkahwin dengan wanita. Ada kemanusiaan. Kerana tuntutan biologi manusia perlu kepada kasih sayang, menyebabkan bila dipenuhi kesejahteraan hidup akan ada, diperolehi. Tubuh badan manusia akan dapat apa yang diperlukan. Begitu juga dengan puasa. Nabi larang orang tu nak puasa setiap hari. Banyak pahala tu kalau nak kira pahala. Tapi bukan, tak dapat pahala sebab dia dah membawa kepada tidak seimbang kehidupan. Maksudnya dia akan jadi bawa kepada kerosakan agama. Dengan berlebihan seperti itu akan menyebabkan bukan sahaja orang Islam merasa berat dengan ajaran Islam ni. Yang di luar, yang belum masuk Islam lagi pun tengok ajaran Islam, tak jadi. Nak berfikir nak masuk Islam pun letih macam ni. Tak jadi macam zombie lah. Malam bangun semua tak boleh tidur langsung. Lepas tu tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin tu jadi macam satu agama tu kan. Agamawan jadi agamawan tak boleh kahwin. Jadi nak jadi orang soleh tak boleh kahwin. Ni lagi orang tak nak. Nak jadi soleh kahwin banyak. Pun tak ada orang nak juga. Ini kan lagi nak soleh jadi tak boleh kahwin. Lagi tak, orang tak nak lah. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita tamatkan, kita lihat lagi sikit lagi. Dr. Yusuf Qaradawi tutupkan tajuk ini dengan menyebut meletakkan satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, iaitu umat Islam ni, kamu ni umat Islam, sebagai umat yang adil dan sebagai umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Apa maksud dia ni? Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil, umat Islam yang melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam ni. Dia menjadi saksi kepada manusia-manusia lain, supaya dia menjadi bukti yang Islam ni adalah sederhana. Dia nak umat Islam ni, umat Nabi Muhammad ni, dia jadi ikut ajaran Islam yang betul, supaya umat manusia umat manusia yang melihat, yang menyaksikan dapat dibuktikan, oh Islam ni memang bawa kehidupan yang sederhana.
Dia menjadi manusia yang tidak ekstrim. Dia jadikan manusia yang tidak melampau dalam hal dunia. Dia tak jadi melampau dalam akhirat saja. Tak. Dunia dia kejar, akhirat pun dia kejar. Seimbang. Dalam bentuk yang seimbang. Jadi apabila orang Islam ni sebab tu punah bila juga orang Islam ni dia minat ke agama saja. Hak dunia tak minat langsung. Tak. Dia tak bincang pun ekonomi, dia tak bincang rosak juga. Oh dunia itu dunia lah contohnya lah. Macam tu. Rosak tu. Boleh merosak. Islam tak fikir ke pasal kehidupan dunia ni. Fikir. Hak sebenarnya fikir kan. Jadi dalam perkara yang asas agama kita laksanakan dalam kehidupan perkara asas dalam keduniaan pun dikejar, tidak dilupakan. Jadi menjadi bukti kepada orang yang tengok Islam. Nak suruh jadi macam tu. Lalu Allah berfirman lagi agar Rasul iaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nabi Muhammad ni jadi buktilah yang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah ajaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai sempurna begitu sekali kan. Maka dia menjadi bukti. Kemudian tuan-tuan akhir sekali Dr. Yusuf Qaradawi sebut sini, kesederhanaan umat Islam merupakan manifestasi daripada kesederhanaan ajaran Islam. Jadi apabila umat Islam ni berlaku betul pada dia, buat dengan sederhana betul, seimbang betul, umat Islam ni hidup di atas dunia ni jadi seimbang, dia adalah kesan daripada ajaran Islam. Kesan daripada ajaran Islam. Islam adalah agama yang sederhana untuk umat yang sederhana. Islam adalah agama yang seimbang dan sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam suatu perkara dan tidak pula mengabaikan pada perkara yang lain. Jadi dia sentiasa mengambil jalan di pertengahan, ambil dua-dua, tapi kita tak berlebih-lebihan. Dunia tidak sampai terlebih, akhirat pun tidak terlebih. Jadi dua-dua dapat menzahirkan agama yang sempurna untuk diamalkan. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bab inilah kelebihan. Kemudian nanti kita insya-Allah kita akan lihat lagi dalam pertemuan-pertemuan kita akan datang kelebihan-kelebihan kesederhanaan, faedah-faedah kesederhanaan. Kesederhanaan ini merupakan risalah yang terakhir yang diutuskan oleh Allah. Kalau risalah yang ajaran yang lain yang sebelum-sebelum Nabi Muhammad, dia ada ekstrim dia. Dia ada perkara je yang tidak bersifat sederhana sangat. Tapi yang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang terakhir ni sifat dia sangat sederhana. Baik, jadi insya-Allah kita akan lihat lagi dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat hasil pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.